Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula dah. InsyaAllah. Siapa dia ada gitu echo, betul echo. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Muqaddimah Ibn Khaldun dan masih lagi dalam dia punya pendahuluan kepada Muqaddimah ini. Dalam bacaan pertama minggu lepas, Ibn Khaldun menceritakan tentang kedudukan ilmu para ulama dan penulisan yang ada pada waktu itu. Dan pada minggu ini dia mula menceritakan bagaimana dia menulis buku ini dan adalah sikit sebanyak latar belakang kepada buku dia. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tala'tu kutubal qaumi wa sabartu ghaural amsi wal yaumi nabbahtu aynal qarihati min sanatil ghaflati wan naumi wasimtu tasnif min nafsi wa anal muflisu ahsinus sawma fa ansha'tu fit tarikhi kitaban rafa'tu bihi an ahwalin nashi'ati minal ajyali hijaban wa fassaltuhu fil akhbari wal i'tibari baban baba wa abdaitu fihi li awwaliyati duwali wal imrani alalan wa asbaba wa bayyantuhu ala akhbaril jailaini aljilaini alladhina ammarul maghriba fi hadhil a'sari wa mala'u aknaf ad-dawahi minhu wal amsari wa ma kana lahum min ad-duwali tuli wa awil qisari wa man salafa lahum min al-muluki wal ansari wa huma al-arab wal barbaru idh huma al-jilani alladhani urifa bil maghribi ma'wahuma wa tala fihi 'ala al-ahqabi mathwahuma hatta la yakadu yatasawwaru fihi ma 'adahuma wa la yu'rafu ahluhu min ajyalil adamiyyin siwahuma fahadzabtu manahiyahu tahdhiba وقربته لأفهام العلماء والخاصة تقريبا وسلكت فيه وسلكت في ترتيبه وتبويبه مسلكا غريبا واخترعته من بين المناحي مذهبا عجيبا وطريقة مبتدعة وأسلوبا وشرحت فيه من أحوال العمران والمدن والتمدن وما يعرض في الاجتماع الإنساني من الأعراض الذاتية وما يمتعك بعلل الكوائن وأسبابها ويعرفك كيف دخل أهل الدول من أبوابها حتى تنزع من التقليد يدك وتقف على أحوال ما قبلك من الأيام والأجيال وما بعدك. Panjang paragraf ni. Paragraf ni kalau dah terjemuh ni boleh jadi 3 paragraf ni. Okey, ketika saya membaca karya-karya para sarjana dan menyelidiki pengerjaan bahan hari-hari kemarin dan kini, saya berusaha menyedarkan diri daripada berasa berpuas hati dan bersikap alpa.
Meskipun tidak banyak menulis, saya berusaha setakat yang terdaya. Kemudian saya menghasilkan sebuah buku tentang sejarah. Melalui buku ini saya berusaha menyingkap keadaan yang wujud di pelbagai generasi. Saya menyusun dengan teratur mengikut bab-bab berhubung dengan fakta sejarah dan gambaran-gambaran. Di dalamnya saya jelaskan bagaimana dan mengapa kerajaan dan peradaban Umran tumbuh. Begitu juga saya tulis berdasarkan fakta sejarah tentang dua bangsa yang menjadi penduduk kota Maghribi pada masa itu dan mereka yang tinggal di pelbagai daerah dan bandar. Juga tentang kerajaan yang memerintah bertahan lama atau yang singkat zamannya termasuk raja-raja dan sekutu-sekutu yang digauli pada masa dahulu. Mereka itu ada dua bangsa iaitu orang-orang Arab dan orang-orang Barbar. Mereka ada dua bangsa atau dua jil yang diketahui telah bermustautin di Maghribi dalam jangka waktu yang agak lama sehingga hampir membuatkan kita tidak terfikir bahawa mereka pernah menetap di satu tempat yang lain dan penduduknya bagaikan tidak mengenal akan wujudnya bangsa-bangsa yang lain. Saya memperbaiki isi buku tersebut dengan teliti dan menyerahkan untuk ditatapi oleh para sarjana dan golongan elit. Sewaktu menyusun dan membahaginya ke dalam bab, saya mempergunakan kaedah yang berlainan daripada kebiasaan. Dari pelbagai kemungkinan itu, saya menggunakan kaedah yang luar biasa dan asli. Dalam karya itu saya terangkan tentang peradaban Umran, urbanisasi tamadun dan ciri hakiki organisasi sosial manusia. Ia dilakukan dalam satu usaha untuk menerangkan kepada pembaca bagaimana dan mengapa sesuatu itu sebagaimana adanya dan menjelaskan bagaimana manusia itu membina kerajaan dan memasuki lambaran sejarah. Kesannya pembaca akan membebaskan dirinya daripada mempercayai tradisi secara sembrono, yakni taklid. Pembaca sudah tentu akan mengetahui keadaan peradaban itu dan bangsa-bangsa yang wujud sebelum ini dan apa yang ada sesudah itu. Panjang. Dia ada sikit sebanyak dia puji kan kepada buku dia tu. Kita ambil faedah sikit. Dalam memperkenalkan hasil karya kita, asalkan kita jujur, kita nak puji-pujilah sikit. Jangan melampau, tapi ini satu betul juga untuk memberi panduan yang betul pada orang. Tapi kadang-kadang malangnya orang kita ni nak puji diri sikit pun takut orang kata apa tu, gurur. Ya, ini kita patut tirulah panggil orang-orang dulu. Warattabtuhu ala muqaddimatin wa thalathati kutub. Terjemah lalu. Usaha ini dibahagikan ke dalam sebuah pengantar, muqaddimah, dan 3 buah kitab. Al-muqaddimatu fi fadli ilmi at-tarikh wa tahqiq madahibihi wal ilma'i bi maghalitil mu'arrikhin. Muqaddimah menghuraikan manfaat besar ilmu sejarah atau historiografi. Mengemukakan pengertian, yakni tahqiq segala bentuk kaedah historiografi dan menyebutkan kesilapan pada sejarawan. Cuba tengok tu kan. Dia kritik dia tu keras juga. Al-kitabul awal fil umrani. Setengah orang kata fil imran. Al-kitabul awwalu fil umrani wa dhikri ma ya'ridu fihi minal awaridi dzatiyati minal mulki was sultani wal kasbi wal ma'ashi was sana'i wal ulumi wa ma lidzalika minal ilali wal asbabi. Ini penting. Maknanya buku pertama menghuraikan tentang peradaban.
dan ciri-cirinya yang hakiki, yakni kekuasaan, pemerintahan, mata pencarian, kasab, penghidupan ma'ash, keahlian dan ilmu pengetahuan dengan segala sebab dan alasannya. Al-Kitab Tsani fi akhbar al-Arab wa ajyalihim wa duwalihim منذ بدء الخليقة إلى هذا العهد وفيه من الإلماع ببعض من عاصرهم من الأمم المشاهير ودولهم مثل النبط والسريانيين والفرس وبني إسرائيل والقبطي واليوناني والتركي والرومي والإنفرنجة. Ada istilah Infranja masa tu Jadi buku kedua menghuraikan sejarah bangsa dan kerajaan orang Arab sejak terciptanya alam hingga kini. Buku ini juga mengandung rujukan tentang bangsa-bangsa yang terkenal dan kerajaan-kerajaan yang sezaman dengan mereka, seperti bangsa Nabti, Syriani, Parsi, Israel, Kibti, Yunani, Romawi, Turki dan Eropah, Perancis. Al-Kitab Tsalits fi akhbar al-Barbar wa amwali wa mawalihim min zananata wa dhikri awwaliyatihim wa ajyalihim wa ma kana lahum bidiyaril maghribi khassatan minal mulki wad duwali. Buku ketiga menghuraikan sejarah bangsa Barbar dan Zenata yang merupakan sebahagian dari mereka dari segi keturunan dan bangsa, keluarga bangsawan dan kerajaan Maghribi. Habis kat tu. Jadi dia cerita tentang bagaimana dia menyatakan realiti di kita panggil Al-Maghribul Arabi. Negara-negara Arab sebelah barat lah. Di Morocco, di Tunisia, di apa tu. ثم كانت الرحلة إلى المشرق لاجتلاء أنواره وقضاء الفرض والسنة في مطافه ومزاره والوقوف على آثاره في دواوينه وأسفاره فأفدت ما نقص من أخبار ملوك العجم بتلك الديار ودول الترك فيما ملكوه من الأقطار وأتبعت بها ما كتبته في تلك الأسطار وأدرجتها في ذكر المعاصرين لتلك الأجيال من أمم النواحي وملوك الأمصار منهم والضواحي سالكا سبيل الاختصار والتخليص مفتديا بالمرام السهل من العويص داخلا من باب الأسباب على العموم إلى الإخبار على الخصوص. Jadi bahasa dia tu apa mendalam lah. Kita perhati laparan ini dah. Dia sambung. فاستوعب أخبار الخليقة استيعابا وأذلل من الحكم النافرة سعابا وأعطى لحوادث الدول عللا وأسبابا فأصبح للحكمة صوابا وللتاريخ جرابا. Jadi akhirnya perjalanan ke timur saya lakukan. Kerana telah terpesona oleh banyak keindahan. Demi menunaikan kewajipan agama, ibadat haji dan tawaf menuju Kaabah
serta mengunjungi Madinah dan berusaha mempelajari karya-karya sejarah yang sistematis. Hasilnya saya dapat mengisi maklumat yang cetek tentang sejarah raja-raja bukan keturunan Arab, yakni orang-orang Parsi yang berkerajaan di tempat itu dan perihal kerajaan-kerajaan Turki di daerah yang mereka kuasai. Saya menambah maklumat itu kepada bahan yang dituliskan. Saya mengisi kepada perluasan tentang bangsa di pelbagai daerah dan raja-raja, di pelbagai bandar dan rantau yang sezaman dengan bangsa tersebut. Dalam hubungan itu, saya meringkaskan dan cuba menepati dan memilih cara mudah daripada sketsa yang sukar. Saya meneruskan daripada jadual-jadual silsilah ke maklumat pensejarahan yang terperinci. Dengan demikian, buku ini berisi sejarah dunia serta lengkap. Ia memaksa apa yang seharusnya dinyatakan secara jujur, tetapi diketepikan supaya berada pada tempatnya sebenar. Ia memberi sebab dan alasan mengapa ianya berlaku dalam pelbagai kerajaan dan bangsa. Ternyata ia menjadi bejana bagi falsafah dan wadah bagi pengetahuan sejarah. Maknanya dia daripada sejarah pergi kepada falsafah sejarah. Tengok kan, masa tu pembahagian Al-Maghribul Arabi dengan Asy-Syarqul Arabi itu dah ada kan? Mana Arab Timur, Arab Barat tu dah ada bahagian negara tu. Kemudian kita katakan Asia Minor, Turki. Dia sebut asing. Kemudian biasalah mukaddimah ni biasanya ditulis selepas buku tu selesai. Sebab tu dia menyipatkan bagaimana. Jadi masalah bila kita nak tulis mukaddimah buku ni, buku selesai, jangan tulis mukaddimah dulu. Ini untuk orang penulis-penulis lah. Walamma kana mustamilan ala akhbaril Arab wal Barbar min ahli al-madari wal wabari wal ilma'i biman asarahum min ad-duwalil kubari wa afsaha bidh-dhikra wal 'ibari fi mabadi'il ahwali wa ma ba'daha min al-khabari sammaituhu kitab al-'ibari wa diwan al-mubtada'i wal khabari fi ayyamil arabi wal ajami wal barbari wa man asarahum min dhawi sultanil akbari. Buku ini mencakup sejarah bangsa Arab dan bangsa Barbar, iaitu golongan yang menetap dan yang hidup berpindah randah. Ia juga memuatkan ulasan-ulasan tentang wangsa yang agung yang sezaman dengan mereka. Dan lebih daripada itu, memuatkan pengajaran yang boleh dijadikan iktibar daripada masa awalnya dan sejarah sesudah itu. Kerana itu saya berpendapat karya tersebut, jadi nama dia tu panjang. Buku pengajaran dan arkib sejarah zaman permulaan dan sejarah berikutan, mencakup peristiwa politik mengenai orang-orang Arab, bukan Arab dan bangsa Barbar serta raja-raja agung yang sezaman dengan mereka. Panjang nama kitab dia. Panjang. Terjemah pun sedap. Okay. Walam atruk syai'an fi awwali walam atruk syai'an fi awwaliyitil ajyali wad duwali wa ta'asuril umamil awwali wa asbabit tasarrufi wal hiwali fil qurunil khaliyati wal milali wa ma ya'ridu fil umrani min dawlatin wa millatin wa madinatin wa hallatin wa izzatin wa dhillatin wa kathratin wa qillatin wa ilmin wa sina'atin wa kasbin wa ida'atin wa ahwalin mutaqallibatin musya'atin wa badwin wa hadrin
wa waqi'in wa muntazarin illa wastaw'abtu jumalahu wa awdahtu barahinahu wa ilalahu. Jadi saya tidak mengenepikan suatu pun yang berkenaan dengan asal-usul suatu bangsa dan wangsanya. Sinkronisme bangsa-bangsa pada abad permulaan, sebab-sebab perubahan dan variasi di abad-abad lampau dan dalam kumpulan-perkumpulan keagamaan, milah. Juga yang berkenaan dengan wangsa dan milah, kota dan desa, kekuatan dan kelemahan, banyak dan sedikit, ilmu pengetahuan dan keahlian, mata pencarian, kasab dan kerugian, keadaan umum yang berubah-ubah, hidup berpindah randah dan menetap, peristiwa sebenar dan yang akan datang, yang mana semuanya itu terjadi dalam peradaban, umran. Semuanya itu saya bicarakan secara mudah dan terperinci dan mengemukakan perbahasan dan sebab mengapa ianya terjadi. Itu menunjukkan sifat ensiklopedik kepada buku ini. Dari dulu tetap kala awal sampai sekarang, dan saya catatkan dengan detailnya. Itu mungkin inilah satu daripada aspek keagungan buku ini kan. Okey. Faja'a hadzal kitabu fadzan bima dhammanathu minal ulumil gharibati wal hikamil mahjubatil qaribati wa ana min ba'daha muqinun bil qusuri baina ahli al usuri mu'tarifun bil ajzi 'anil mada'i fi mithli hadzal qada'i راغب من أهل اليد البيضاء والمعارف المتسعة الفضاء النظر بعين الانتقاد لا بعين الارتضاء والتمغد لما يعثرون عليه بالإصلاح والأغضاء فالبضاعة بين أهل العلم مزجاة والاعتراف من اللوم منحات والحسنى من الإخوان مرتجات. Allah, sedap yang bahasa dia. Jadi dengan demikian buku ini menjadi unik kerana ia berisi pengetahuan yang luar biasa dan hikmah yang selama ini terlindung. Meskipun begitu, saya menyedari kelemahan-kelemahan bila saya meneliti hasil usaha para sarjana yang terdahulu dan masa kini. Saya mengakui kelemahan untuk menerobos bidang yang sukar ini. Saya amat berharap para sarjana yang berkeupayaan dan mempunyai pengetahuan luas akan melihat buku tersebut secara yang lebih kritis dan tidak menerima seadanya sahaja dan secara senyap-senyap memperbaiki dan tidak terganggu oleh kesalahan yang mereka temukan. Modal ilmu yang dimiliki oleh seorang sarjana adalah terhad dan mengakui kekurangan seseorang itu akan menyelamatkan dia daripada dikecam. Itu tengok penulis besar kan. Dia angkat tulisan dia tu tapi dengan segala tawaduknya. Itu kan. Wallah as'alu an yaj'ala a'malana khalisatan liwajhihil karim wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Ni kena translate selalu tu. Ada ke? Boleh tak? Kebaikan teman-teman selalu diharapkan. Hanya kepada Allah saya memohon untuk menjadikan segala usaha ini dipandang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik pelindung. Ini dia semakin menerangkan buku dia ni. Wa ba'da an istawfaitu ilajahu.
wa anartu mushkatahu lilmustabsirina wa azkaitu sirajahu wa awdahtu bainal ulumi tariqahu wa minhajahu wa awsa'tu fi fadail ma'arif nitaqahu wa adartu siyahahu. Ini bahagian ini ialah bahagian yang dia lengkapkan sebab masa pengkaji manuskrip ni dia banding 2-3 manuskrip, mungkin yang dia tidak berbaris ini ialah yang terdapat dalam manuskrip lain, dia sambung dalam itu supaya lebih lengkap. Iltamastu lahul kuf alladhi yalmahu bi'ainil istibsar fununahu wa yulhazu bimadarikihi syarifati mi'yarahu sahih wa qanunahu wa yumayyizu ratbatuhu fil ma'arifi amma dunahu. Fasarahtu fikri fi fadail wujudi wa ajaltu nazari layla tamami wal hujudi baina tahaimi wan nujudi fil ulama'i rukka'i was sujudi wal khulafa'i ahlil karami wal judi hatta waqafal ikhtiyaru bisahatil kamali wa tafatil afkaru bimawqifil amali wa zafarat aidil masai wal i'timali bimuntadal ma'arifi musyrifatan fihi ghararal jamali wa hadaiqal ulumil wariqatiz zilali anil yamini wasyimali fa anahtu matiyal afkari fi arsatiha wa jalautu mahasinal anzari ala manassatiha wa athiftu diwanaha maqasir abwabiha واطلعته كوكبا وقادا في أفق خزانتها وصوانها ليكون آية للعقلاء يهتدون بمناره ويعرفون فضل المدارك الإنسانية في آثاره وهي خزانة مولانا السلطان الإمام المجاهد الفاتح الماهد المتحلى منذ خلق التمائم ولوث الأمائم بحلى القانت الزاهد المتوشح بذكاء المناقب والمحامد وكرم الشمائل والشواهد بأجمل من القلائد في نحور الولائد المتناول بالعزم القوي الساعد والجد الموات المساعد والمجد الطارف والتالد ذوائب ملكهم الراسي القواعد الكريم المعالي والمصاعد جامع أشتات العلوم والفوائد وناظم شمل المعارف والشوارد ومظهر الآيات الربانية في المدارك الإنسانية بفكره الثاقب والناقد ورأيه الصحيح المعاقد النير المذاهب والأقائد نور الله الواضح المراشد ونعمته العذبة والموارد ولطفه
ولطفه الكامن بالمراصد للشدائد ورحمته الكريمة المقالد التي وسعت صلاح الزمان الفاسد واستقامة المائد من الأحوال والعوائد وذهبت بالخطوب الأوابد وخلعت على الزمان رونق الشباب العائد وحجته التي لا يبطلها إنكار الحاجد إنكار الجاحد ولا شبهات المعاند أمير المؤمنين أبي فارس عبد العزيز ابن مولانا السلطان المعظم الشهير الشهيد أبي سالم أبي إبراهيم ابن مولانا السلطان الكبير المجاهد المقدس أمير المؤمنين أبي الحسن أبي الحسن ابن السادة الأعلام من ملوك بني مرين الذين جددوا الدين ونهجوا السبيل المهتدين ومحوا آثار البغاة المفسدين آفاء الله على الأمة ظلاله وبلغه في نصر دعوة الإسلام آماله وبعثه إلى خزائنهم الموقفة لطلبه العلم بجامع القرويين من مدينة فاس حاضرة ملكهم وكرسي سلطانهم حيث مقر الهدى ورياض المعارف خضلة الندى وفضاء الأسرار الربانية فصيح المدى والإمامة الفارسية الكريمة العزيزة إن شاء الله بنظرها الشريف وفضلها الغني عن التعريف. Panjang sangat ni mana ni? Apa habis. تبسط له من العيانة مهادا وتفسح له من جانب القبول آمادا فتوضح بها أدلة على رسوخه وأشهادا ففي سوقها تنفق بضائع الكتاب وعلى حضرتها تعكف ركائب العلوم والآداب ومن مدد بصائرها المنيرة نتائج القرائح والألباب والله يوزعنا شكر نعمتها ويوفر لنا خضور المواهب من رحمتها ويعيننا على حقوق خدمتها ويجعلنا من السابقين في ميدانها المحلين في حومتها ويضفي على أهل إيالتها وما أوى من الإسلام إلى حرم عمالتها لبوس حمايتها وحرمتها وهو سبحانه المسؤول أن يجعل أعمالنا خالصة في وجهتها بريئة من شوائب الغفلة وشبهتها وهو حسبنا ونعم الوكيل. Panjang ni Tapi nak kita nampaknya terjemahan. Sebab yang ni dia terjemahan daripada orang putih. Dia rekas sangat. Dia kata ke mana? Yang panjang tadi dia jadi setelah saya sempurnakan pemeliharaannya, saya terangi lubangnya yang tidak tembus bagi orang yang mahu memerhatikan. Saya jelaskan kaedah dan sistematiknya di antara disiplin ilmu pengetahuan lain. Saya perluas wilayahnya di tengah kekuasaan ilmu pengetahuan.
Buku ini saya persembahkan kepada perpustakaan junjungan kita, Sultan Imam Mujahid Penakluk yang Berani. Yang sejak dilepasnya azimat-azimat mengenakan baju zahid yang menghias diri dengan manakib dan puji-pujian indah, dengan budi tinggi dan hiasan gemerlapan, yang punya cita-cita tinggi, semangat teguh, kemuliaan tersendiri, yang punya kekuasaan kokoh, mulia, agung, mengumpul pelbagai cabang ilmu dan membaca seluruh perbendaharaan ilmu penerang, tanda-tanda kebesaran Rabbi mengenai keutamaan pengetahuan manusia tentang fikirannya yang tajam, menembus dan kritis dengan pendapatnya yang benar, pembawa kedamaian yang mampu menjelaskan mazhab dan kepercayaan, cahaya Allah yang terang benderang dan merupakan nikmat yang jernih sumbernya, merupakan kasih sayangnya yang menyembunyikan kesukaran-kesukaran, merupakan rahmatnya yang dapat memperluas kebaikan terhadap keadaan yang bobrok, dapat meluruskan hal ehwal dan kebiasaan yang bengkok, membawa perubahan dan menarik kecerahan masa muda dari perputaran zaman, serta merupakan hujan yang tidak dapat ditentang oleh orang yang ingkar maupun oleh keraguan-raguan orang yang biadab. Beliau yang bergelar tersebut adalah Amirul Mukminin Abu Faris Abdul Aziz, putra Maulana Sultan Agong terkenal Syahid Abu Salih Ibrahim, putra Maulana Sultan Muqaddas Amirul Mukminin Abu Hasan, putra Raja Bani Marin, yang membawa pembaharuan dalam agama. Semoga Allah melebarkan naungannya kepada umatnya dan yang lemah berjaya mencapai cita-cita mereka. Buku tersebut saya kirim ke perpustakaan mereka yang diwakafkan kepada para mahasiswa yang memburu ilmu di Masjid Al-Qarawiyyin yang terletak di kota Fes, ibu kota kerajaan dan tempat berdirinya kursi kekuasaan Bani Marin. Kota itu adalah tempat memperoleh petunjuk, taman ilmu pengetahuan, lapangan luas pusat rahsia ketuhanan dengan pengawasan luas dan kekuasaan dan keutamaan Imamat Muda Parisiyah, insya-Allah. Buku tersebut akan banyak mendapat perhatian, diterima dengan tangan terbuka, dengan harapan hujah-hujahnya terbukti kukuh di kedai-kedai buku, karya-karya para penulis diperdagangkan dan di atas jalannya gerobak-gerobak ilmu pengetahuan dan kesastraan dijalankan dan berasal dari tinta mata hatinya yang cemerlang muncullah karya para sarjana. Semoga Allah menyebarluaskan kurnia agar kita mensyukuri nikmat, memperbanyak kurnia rahmatnya kepada kita, membantu kita melaksanakan kewajipan berkhidmat demi kurnia itu, serta menjadikan kita orang yang lebih dulu menerjuninya, yang bergelut di dalamnya, serta memberikan baju mempertahankan dan menghormatinya. Nikmat-nikmat tersebut kepada orang-orang yang berada dalam wilayah kurnia itu dan yang berada dalam wilayah kerja usaha yang tidak boleh diganggu menurut Islam. Maha suci Allah tempat meminta semoga dia menjadikan amal perbuatan kita terus ikhlas, lepas daripada sebarang celaan kerana kelalaian dan melakukan perbuatan yang meragukan. Syukurlah Allah menjadi penolong bagi kita dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Okey. Ini ada 2-3 perkara yang rasa kita boleh tengok latar belakang, terutama kalau kita nak belajar secara lebih mendalam. Jadi masa Ibn Khaldun ni, Jami'ah Qarawiyyin tu dah ada tu, di Fas, yang dikatakan siapa lebih tua daripada antara Azhar dengan Universiti Qarawiyyin, Fes, di Fes, satu-satu. Yang kedua, zaman dia menulis ni sudah berlaku, kita katakan tajdid, reformasi, tajdid. Jadi di hujung
zaman taklidnya, dia lahir satu gerakan untuk tajdid. Tetapi gerakan yang diketuai oleh ni, orang yang dia sebut ni, sebenarnya gerakan tajdid yang tidak berjaya. Jadi para ahli sejarah menyebut ini adalah tajdid ataupun reformasi yang dilakukan secara paksa. Ini orang zaman-zaman sebelum Abdul apa semacam secara paksa. Tetapi walau bagaimanapun, Ibn Khaldun mengakui bahawa ulama-ulama yang mengepalai tajdid ini mempunyai kelebihan yang begitu besar sekali sehingga mempengaruhi tulisan dia sendiri dalam muqaddimah ini. Maknanya macam kita kata Imam Ghazali, dia sangat terpengaruh dengan Juwaini kan? Sehingga setengah orang kata usul fiqh dia tu adalah satu salin tak tupah daripada pandangan guru dia. Jadi dia menjiwai pandangan Imam Juwaini sehingga kan dia siapkan buku Al-Mustasfa dia tu. Al-Burhan Juwaini, Al-Mustasfa Imam Ghazali, ini dalam bidang fiqh dan usul fiqh lah. Maka di sini juga dia mengakui bahawa ulama-ulama yang berada di sekitar para pemerintah dan raja-raja memerintah di Fars, di Maghrib Arabi pada waktu itu merupakan ulama-ulama besar. Cuma dari segi sejarah reformasinya, sejarah tajdidnya ialah tajdid itu tidak begitu berjaya kerana dilakukan secara keras paksa. Itu sajalah edit, tapi dia tidak tulis yang ni. Inilah yang mungkin boleh kita ambil sikitlah mana sebagai latar belakang pada penulisan. Dan sepatutnya kita melihat Fars ni sebagai satu pusat pengajian. Jadi Qarawiyyin, satu pusat pengajian sampai sekarang ni diterima sebagai sama unggulnya dengan Al-Azhar pada waktu itu. Tetapi keunggulan Azhar pada waktu itunya ialah kerana ia menyebarkan dia punya misi dengan secara yang sesuai dengan pada waktu itu, walaupun Al-Azhar tu diasaskan oleh para ulama Syiah kan. Zahra kemudiannya menjadi satu institusi pengajian Islam yang paling lama sekali, malah dikatakan macam Oxford University dan mana di negeri-negeri di barat di lain tu meniru sama ada Azhar atau Qarawiyyin. Panjang sikit cakap ni sebab kita kena break setakat ni. Sebab lepas ni dia masuk mukaddimah, dia mukaddimah satu maknanya minggu depan ini barulah dia masuk isi. Masuk isi. Jadi 2 minggu kita dah baca tu pengantar tentang keilmuan pada waktu itu, sama ada ilmu orang atau ilmu dia, buku orang, buku dia. Kalau dalam kelas tu kita buka kepada soalan. Kalau dalam kelas di sini takut orang tanya, takut kita tak boleh jawab, tak tahu. Kalau dalam kelas tu tak boleh jawab lagi tobek. Orang sakit perut, orang semua sekali. Ada tu kami nak kata apa? Ni maknanya tak ada soalan lah sebab dia mukaddimah buku Tapi kalau orang jenis ada latar belakang ni, banyak dia ada benar. Dari segi latar belakang, terutama sekali dari segi apa semua. Tak apalah, bukan nak suruh orang soal kan. Tapi kita cuba sebenarnya supaya kita ni bila kita belajar, kita yang baca, kita bukan guru ni kan. Kita tolong baca. Tolong baca bagi orang yang tak suka baca.
Tolong baca Ramai orang teks. suka dengar. Macam yang Kau Aziz kata, buku Setebatu tu tak ada orang baca. Bila buku itu difilmkan, maka orang baca. Orang tengok filem tu, boleh faham semua buku tu. Tapi saya cuba tengok dah. Ha. Moden lah. Apa ni? Indonesia tu. Apa cinta tu. Ya, cerita di Mesir tu. Ayat-ayat cinta tu. Ayat-ayat cinta tu. Bila kita baca novel tu, dia imajinasi kita ni luas. Dia menerawang. Bila kita tengok cerita tu, kita tengok 10 minit tak hasil dah. Dia tak ada imajinasi. Dia gitu-gitu. Cerita dia tak seronok macam kita baca buku. Betul. Pengalaman saya lah. Betul lah tu. Saya tengok saya punya cucu pun. Apa cerita putih yang apa tu? Yang masyhur sangat tu. Mula-mula dia ikuti siri dalam TV tu. Lepas tu dia bagi cari buku tu. Baca lebih seronok. Kita baca tengok apa Hamka di bawah lindungan Kaabah tu. Sedap baca. Kita buat. Dan budak-budak dia boleh hafal surat-surat. Kita baca dalam buku. Tengok gambar drama. Tengok 10 minit ingat tu. Saya lah. Kita bukan jenis tengok filem. Makam Zah dulu dia kata dia tengok 5 minit. Datuk Asri ajak dia tengok wayang masa duduk dia pergi ke Eropah. Jenera. Bukan jenis orang tengok tak apa lah. Itu kalau baca buku di bawah lindungan Kaabah tu. Kalau kita baca Manfuluti sendiri tu, sedap lagi. Dan Manfuluti ni dia saring daripada satu Nobel Perancis. Mungkin kalau Nobel tu lebih sedap lagi. Sebab ayat Arab-Arab. Tapi Hamka ni kelebihan dia boleh ikutlah lingkup bahasa apa semua sekali tu. Okey. Jadi dalam banyak hal Hamka ni dia mempermudahkan. Ya. Macam buku tasawuf dia tu. Dia mempermudahkan betul lah makna tak pening kepala lah orang dengan istilah tasawuf. Dengan benda-benda dia cerita tu mudah. Macam ayat wartawan. Jadi kita harapnya sesi kita ni mungkin pada peringkat awal ni bukan semua orang boleh faham lah. Sebab dia punya garapan tu terlampau luas dan dalam. Dan bila dia pergi kepada isi yang sebenar minggu depan ni, dia akan menceritakan tentang kelebihan ilmu sejarah. Bagaimana sesetengah orang itu apabila tidak mendalam sangat, dia terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan dan sebagainya, dia akan ulaslah. Jadi itulah yang menyebabkan buku ini lebih tahu. Jadi kita sendiri pun akan dapat faedah. Ya lah. Masa kita baca tu muda-muda dulu tak tahu, saya tak ingat habis tak habis. Buku saya tu duduk mana? Tak tahu. Kau duduk rumah. Ya dia. Tak okeylah. Okeylah. Pas lagu mana ni? Kat ni lagi kita ada masa 40 minit dah. Okeylah. Yalah. Satu kuliah 40 minit tengok dek dah. Tak tahulah. Okeylah tu. Jadi sekarang ni dulu dah insya-Allah. Insya-Allah. Ini ada soalan ni. Ada chat ni, cuba baca dah. Ini yang Datuk Basri punya tu Semawa. Cuma ada dia orang minta apa ni? Dah lain. Biografi ringkas peribadi Ibn Khaldun. Tok Ki yang minta. Nantilah bila-bila kita nak bagi dulu awal-awal tu takut dia panjang. Orang besar ni kan panjang sangat dah. Lepas tu ada juga ni Ustaz Zahiruddin, dia minta tambah jadi 2 kali seminggu. Berat orang je baca lah pula sebab ada program lain lagi tak?
Kalau 2 kali seminggu, tak gerok kita pun. Kalau kita terani ada sekali seminggu tu. Yalah. Tapi kalau ada keperluan sangat, orang yang menadah tu, tak ramai. Bolehlah kita fikirlah kenapa apa tu. Saya pun hari Ahad ni ada program lain pula. Itulah. Saya nak cakap tentang Abu Zahrah. Kita ke? Saya tulis tentang Abu Zahrah tak? Biografi Abu Zahrah. Bulan lepas biografi Syatuk dengan Wadah ni. Oh, bagus. Lepas tu dulu dengan apa ni? Start daripada itulah tokoh-tokoh tu lah. Bagus. Tokoh tragedi lah. Biografi yang bagus. Saya buat yang tempatan tentang apa ni? Brunei kita lah. Awak Osman. Saidon. Okey. Tak ada orang tulis lagi. Jadi ada. Saya ada kumpul tokoh-tokoh ni lah. Abu Zahrah, Syatuk. Tokoh-tokoh. Lepas Abduh lah. Ya. Kemari tu. Ramai tahu Muhammad Mustafa Abdul Razik. Siapa. Bagus juga supaya kenal Mustafa Abdul Razik. Dikatakan sebagai tali baru orientalis, betul ke? Okeylah takat tu. Kita. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berhenti setakat dulu hari ini dan akhirnya wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.